Hai, saya Raishdi Ismail dari MRTV. Kali ini saya nak kongsikan sedikit pengalaman saya dalam menjadi seorang pelumba motosikal yang tak profesional. Jom kita saksikan. Selalu saya dapat soalan macam mana nak jadi pelumba MotoGP, atau saya nak race motor lah, macam mana? Boleh tolong? Okey, dalam karier saya bersama MR, saya pernah aktif sebagai seorang pelumba motosikal yang ala-ala semi-pro macam tu. Semi-pro ni macam kita diberikan jentera dan berlumba untuk pasukan, tak guna 100% jentera kita sendiri atau duit sendiri. So kalau nak jadi fully professional, macam mana pula ceritanya? Kat sini saya nak kongsikan cara atau jalan bagaimana nak mulakan langkah anda sebagai pelumba profesional. Macam yang boleh kita tengok tu, benda pertama untuk jadi pelumba adalah mestilah ada minat untuk hadirkan diri ke litar lumba. Ini ibarat sekolah kita lah. Kalau nak jadi pelumba tapi pergi litar pun tak pernah atau tak nak, bolehlah hentikan impian nak berlumba tu. Kalau jauh, itulah salah satu cabaran yang perlu kita lalui, dan kalau itu pun terlalu sukar, maka jalannya lain lagi dah susah. Bila kita dah selalu rapatkan diri dengan litar, mulalah kita kenali apa itu aktiviti sukan permotoran dan mengikut rapat komunitinya. Ada kelab, grup dan sebagainya. Cari dan kenal pasti kejohanan akar umbi yang ada untuk mula kita sertai perlumbaan. Dekat sini akan ada beberapa cabang. Tapi sebelum tu, perlu tak kita ada lesen memandu atau menunggang untuk berlumba? Tak perlu sangat. Tak valid pun lesen JPJ tu kalau untuk racing. Tapi lesen perlumbaan adalah penting, dan ia boleh diperolehi melalui badan sukan pemotoran seperti MAM, yang mana ia menyediakan perlindungan insurans buat pelumba. Tapi kena lumba dalam race yang sanction lah. Okey, berbalik pada cabang tadi. Satu, boleh guna jentera sendiri dan berlumba, dan ni kosnya agak tinggi. Motor je dah berapa ringgit, modification dan logistik ke litar, kemudian kos baik pulih, macam-macam lah. Gerebak-gerebuk nak mula dengan race 250cc je dah makan lebih kurang 20 hingga 30 ribu ringgit nilai dia. Mungkin korang boleh kata, tak sampai lah. Tapi bila kita buat pengiraan semula, setiap perkara ada kosnya, dan 30 ribu ringgit bukanlah kos yang tidak munasabah. Tapi mampukah anda nak laburkan nilai tersebut untuk jalan sebagai seorang pelumba tanpa perancangan rapi? Itu korang nilaikan sendiri. Kedua, boleh cari individu atau pasukan yang boleh sewakan jentera lumba untuk minggu perlumbaan dengan kos selenggara dia terus. Ini mungkin nampak mahal sebab sekali bayar mungkin di antara 500 hingga 2,000 ringgit untuk satu perlumbaan. Contohnya, ia bergantung pada jenis atau kategori perlumbaan. Kalau superbike, ia mungkin cecah sehingga 10,000 ringgit untuk setiap satu pusingan perlumbaan atau satu hujung minggu perlumbaan tu. Jadi pilihlah jalan mana yang sesuai dengan kehendak diri dan kemampuan. Lepas tu, mulakan kumpul portfolio anda sejak dari perlumbaan pertama anda nanti. Dekat sini juga, kita kena kenal pasti kategori apa yang kita nak mulakan. Macam saya dulu, saya mulakan dengan Mini GP 150 dalam acara BCT, yang mana kosnya untuk satu pusingan hanya dalam RM350 sahaja. Tu tak termasuk kos sekiranya berlaku kemalangan lah. Dari sini, saya mula mengumpul pengalaman dan saya juga kerap hadir ke litar bagi menjalani latihan dengan kos berbayar. Di antara RM200 hingga RM300 setiap sesi, dan saya juga mula diperkenalkan dengan latihan kecergasan bagi mempersediakan diri untuk kejohanan atau acara seterusnya. Saya lakukan ini dalam tempoh 1 hingga 2 tahun dan sentiasa mengumpul gambar atau video serta lakukan laporan perlumbaan dalam media sosial dan lain-lain channel bagi mula menyusun langkah untuk mendapatkan tajaan bagi perlumbaan akan datang. Inilah yang kita panggil sebagai racing portfolio, atau dia macam CV atau resume kita nak bawa jumpa dengan majikan bagi dapatkan tempat dalam sebuah pasukan. Dalam dunia pemotoran, pasukan sentiasa akan beri peluang bagi mereka yang mempunyai sokongan kuat. Sokongan seperti mana? Sokongan dari segi community, nama anda dikenali dan boleh disahkan sebagai seorang penunggang berkaliber. Seterusnya, sokongan kewangan, yang ini memang sahlah penting. Dan akhirnya adalah sokongan media atau pihak komersial. Sokongan media dan komersial ni beri peluang untuk anda lanjutkan penyokongan atau tajaan yang anda terima bagi dipamerkan dalam platform atau media lain sebagai aktiviti pemasaran. Ia seterusnya meningkatkan kredibiliti anda untuk kekal relevan sebagai atlet sukan pemotoran dan teruskan karier anda. Dengan cara ini, sekiranya anda bermula awal, jalan anda untuk menuju ke kejohanan lebih besar seperti Cup Prix, Asia Talent Cup dan macam-macam lagi akan jadi lebih cerah dan lebih bergantung pada keputusan yang korang dapat dalam satu kejohanan atau perlumbaan.
Perjalanan ni sebaiknya dimulakan seawal umur yang anda mampu. Kalau mampu umur 5 tahun, mulalah. Kalau mampu 15 tahun, mulakan. Terus kumpul portfolio dan jalani hidup sebagai seorang atlet profesional. Macam mana? Kerap jalani latihan fizikal dan mental. Kerap hadir ke litar dan mana-mana kejohanan. Jaga tutur kata di semua platform media sosial. Kenal pasti prospek penajaan anda. Dan menangi perlumbaan atau naiklah podium. Itu memang penting lah. Pada kemuncak penglibatan saya dapat merasai berlumba dengan 2-3 pasukan yang dimiliki orang lain dan setiap kos jentera dan fee perlumbaan ditanggung pasukan. Ini yang saya cakap sebagai ala semi-pro tu. Saya hanya perlu kekalkan kecergasan dan latihan sendiri dan itu juga kos. Bila kita dah jadi seorang pelumba, bukan jenis motosikal yang jadi isu, namun lebih kepada arah mana hala tuju kita. Adakah sebagai kerjaya atau hanya sekadar pengalaman? Bagi saya pada waktu tu yang sudah pun berumur 26 atau 27 tahun, ia bukanlah waktu terbaik untuk saya lebarkan usaha saya untuk dijadikan sebagai kerjaya. Jadi saya cukup berpuas hati menerima pengalaman yang ada dan seterusnya boleh share balik benda ni. Okey, video ni takkan dapat cover segala aspek dalam kerjaya sebagai seorang pelumba, tapi ia sedikit sebanyak memberi gambaran bagaimana anda boleh guna untuk diri anda sendiri atau anak anda. Jadi saya boleh perincikan dengan lebih lanjut bahagian seperti penyediaan portfolio dan nilai komersial atau latihan kecergasan yang diperlukan atau pasukan dan kejohanan mana yang menawarkan peluang untuk mereka yang masih awal dalam karier sebagai pelumba. Tapi kena buat video lain lah tu kan. Tengok nanti macam mana. Baiklah, terima kasih pada yang menonton. Harap ada perkara yang bermanfaat untuk anda gunakan. Jemput like, subscribe dan share video ni sekiranya anda nak tahu lebih lanjut dalam topik menjadi seorang pelumba atau topik sukan pemotoran. Terima kasih. Bye-bye.